أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah izin kita semua untuk berada pada hari yang ke-10 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah pun melepasi 10 awal Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amal yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Lebih-lebih lagi lah ibadah puasa yang menjadi suatu aktiviti teras kepada bulan Ramadan kita ini. Tuan-tuan puan-puan rahmatan ya Allah Ta'ala sekalian, dalam kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkat ini, tentu sekali kita ingin menjadi seorang yang mendapat banyak peluang untuk kita meraih ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan dalam bulan ini. Kita sedia maklum Ramadan sangat berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Iaitulah dengan ganjaran yang Allah tawarkan dalam bulan ini lebihlah daripada bulan-bulan lain. Solat fardunya diganda lagi pahala sehingga ke 70 kali ganda. Solat sunat diganda macam ke buat solat fardu dah. Perkara-perkara lain pun begitu tuan-tuan. Maka oleh demikian kita ni umpamanya macam duduk dalam satu gudang. Dalam satu gudang hok banyak barang. Dan kita ni tengok barang tu kenang, tengok ni kenang belaka. Maksud kata nak buat belaka kalau bolehnya. Tetapi apakan daya, kudrat kita ni tidak seumpama iradah kita. Kudrat ni kemampuan, iradah kehendak. Biasanya kita dilimpahkan kehendak berbanding dengan kemampuan. Kemampuan nak buat tu terbatas. Berbanding dengan kehendak hak nak tu nak ni nak, kehendak banyak sangat tapi kemampuan nak buat tu terhad saja. Maka oleh demikian tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni yang hanya ada 30 hari lebih kurang ni, kita kena susung prioriti kita, keutamaan untuk kita jadi orang yang dapat mengutip banyak pahala ganjaran dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kita buat benda tu tak banyak mana perkara amalan tu, tapi oleh kerana kita bijak menyusun keutamaan dalam kita nak membuat keputusan nak buat benda apa sini, nak buat hak mana dulu ni, maka akhirnya kita buat hal ni. Maka kena molek hak kita kata kita buat keputusan tu, itu yang menjadi perkara yang mendapat banyak fadilatnya ataupun ganjarannya di sisi Allah. Maka beruntunglah kita walaupun kita tak dah nak kerja hak lain dah. Jadi ini semua dipanggil kita kena melihat satu ilmu, namanya ilmu fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Orang putih sebut priority, di Melayu kan jadi priority.
Priority. Memang dia Melayu kan begitu. DBP kata. Jadi hak kita faham sungguh-sungguhnya keutamaan lah. Bila mana ada satu perkara yang penting dan bertembung pula dengan satu lagi perkara yang penting, maka kita nak buat hak mana dulu ni? Sebab dia ni penting belaka bagi kita. Maka di situlah timbul satu kaedah yang disebut dalam kitab Qawaidul Muhimmah fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar ala Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kitab ini karangan Syekh Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Rahili. Dia sebut satu kaedah bila dalam nak buat kebaikan ni, kita kena lihat satu kaedah yang telah dibuat oleh ulama, iaitunya bunyi kaedah itu taqdimul ahammi minal muhim, ataupun taqdimul aham 'alal muhim. Kita mendahulukan yang lebih penting di atas apa yang penting. Betul dah kata penting, tapi mesti ada hak lebih penting. Mesti ada hak lebih afdal berbanding dengan hak afdal tu. Begitu. Baik. Dalam Ramadan kita tengok situasi yang berlaku. Apabila kita nak buka puasa, contoh ni contoh. Contoh pun hak sungguh dah ni. Bila kita nak buka puasa, maka masa nak buka puasa ni kadang-kadang banyak orang nyambi buat aktiviti yang macam-macam peseng lah. Hak rajin baca Quran sebelum nak buka. Hak rajin berzikir lah dianya. Baca Hizib Bahar, Hizib Nawawi, Ratib Atas, macam-macam zikir dia baca. Okey. Hak rajin tengok TV. Ada juga. Rancangan-rancangan sebelum buka puasa dia panggil. Tengoklah TV, apa benda hak ada. Hak sembang, hak duduk dapur. Dia ada grup masing-masing dah. Jadi tuan-tuan, apabila kita duduk dalam kerja buat kita sebelum buka puasa tu, kita juga sebenarnya mesti kena alert ataupun kena beri perhatian kepada waktu berbuka puasa. Kerana waktu berbuka puasa ini adalah satu waktu yang ada satu suruhan ataupun anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah untuk kita menyegerakan berbuka apabila masuk waktunya. Dia jadi satu perkara yang Nabi memang suruh beri perhatian sebenarnya. Sehingga Nabi kan sebut, sentiasalah umatku akan berada dalam keadaan kebaikan apabila dia tidak menangguh-nangguhkan berbuka puasa. Maknanya kita akan dapat satu benda yang special. Nabi tak khabar benda apa, cuma Nabi kata akan sentiasalah duduk dalam keadaan kebaikan. Jadi kebaikan tu ada benda yang dijanjikan oleh Nabi tu. Okey. Jadi nak dapat benda tu mana? Ma'ajjadul fitra. Dia tidak menangguh-nangguhkan untuk berbuka puasa. Maknanya masuk saja waktu buka puasa maghrib itu, buka selalu kita. Tidaklah kita masih lagi duduk dengan aktiviti hak kita nyambi tadi. Meskipun aktiviti hak kita nyambi tadi, dia juga adalah benda yang molek. Bukan benda yang ngaruk tengok TV ke, bukan benda mengaruk duduk nyembang kursi. Baca Quran. Baca Quran. Jadi anak mari khabar dia, abah mari nak buka puasa 10 minit lagi ni. Abah dia khabar, tak apa pergi dulu. Nanti ni abah nak habis sikit lagi ni. Nak baca Quran sikit lagi. Separuh pipi gini, separuh muka surat lagi. Anak pun pergilah duduk meja makan. Tinggalkan abah dia yang nak mengaji Quran lagi. Abah yang mengaji apa semua. Tiba-tiba masuklah waktu berbuka puasa. Si abah tu masih lagi duduk depan Quran, nak perhabis sikit lagi. Waktu buka masuk dah. Jadi di sinilah sebenarnya si abah tadi dia telah meninggalkan keutamaan yang sebenar. Keutamaan masa tu kena tinggal baca Quran dan kena pergi jember buka puasa. Sebab buka puasa adalah menyegerakan berbuka puasa adalah benda yang afdal pada masa tu. Jadi kita kalau kata kita memang baca lambat Quran, kita baca zikir lambat, tahu dah ada 10 minit lagi, tinggallah postpone zikir, postpone baca Quran. Sebab baca Quran dan juga zikir itu masa dia
tidak ada batasan. Buka puasa di awal waktu ada batasannya. Kalau setengah jam baru buka puasa, bukan awal waktu dah tu. Setengah jam baru buka puasa. Orang dah tak bila setengah jam dah terbang, dia baru nak buka puasa. Itu bukan awal waktu. Jadi kita kena cakna tuan-tuan, baki lagi ada 20 hari ni, cubalah berbuka di awal waktu supaya kita dapat pahala afdal yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika mana kita nak buka dah ni, masa dah rabang, kita nak buat apa dulu dalam mulut ni, nak masukkan apa dulu makanan yang pertama sekali. Ketika kita nak buka puasa ni, apa makanan yang mula-mula nak suap dalam mulut kita, itu juga ada keutamaannya yang Nabi SAW pun sebut dalam hadis, idza afdara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila seorang kamu nak buka puasa, maka dia kena berbuka dengan buah tamar. Nabi beri dah satu garis panduan, kena buka dengan buah tamar, wah khema. Kerana adalah wah khema di samping kita tu masa nak buka puasa, kerana itu adalah keutamaan. Meskipun atas meja makan tu berlambak-lambak makanan, cendol ada, nekbat ada, bahulu ada, macam-macam ada. Nasi hak siap dah pun ada, nasi hak tak siap lagi pun ada. Jadi kita kena pilih wah kurma juga untuk buka puasa mula-mula. Tak boleh kita, bukan tak boleh, maknanya tak patut kita mendahulukan benda yang lain. Jika sekiranya tidak ada buah kurma pada masa tu, kerana 10 hari puasa ni pakat berakhir belaka buah kurma. Lepas buka puasa wah kurma, mari wah kurma kok, nak tidur wah kurma, sahur wah kurma, lah sekali habis wah kurma. Rumah stok mutu. Jadi nak beli tak dang, kebetulan hak petang tu tak dang beli, maka nak buka puasa tak ada wah kurma. Jadi keutamaan seterusnya nak buka dengan apa pula? Nabi sambung sebenarnya hadis tadi, falyuftir ala tamrin, kena buka dengan buah kurma. Fa in lam yajid, kalau tak ada buah kurma, fal ma, maka kena buka puasa dulu dengan air masak, air putih, air mati, air kowe, air kuku, sebutlah ke hak seumpama dengannya lah. Jadi kena air tawar, bukan air manis, dengan air tawar. Itulah prioriti dia tuan-tuan, keutamaan. Kalau kita buat, kita dapat keuntungan. Kalau tak buat, tak ada apa-apa, rugi lah kita. Dia bukan kata jadi batal puasa, jadi masalah ke puasa kita kalau kita buka dengan buah lain dulu, bukan buah kurma, tak ada masalah. Puasa tetap sah. Cuma dari sudut pahala afdal itu saja tak dapat. Walaupun itu saja tu pun afdal setara mana pahala kita dapat tu, wallahu alam, sebenarnya kita tak tahu berapa Allah Ta'ala akan beri pahala kerana kita mengikut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, maka itu antara keutamaan. Jadi kalau turut hak tu saja, benda mudah sangat aja, tak buat keluar modal pun, cuma nak tak nak aja. Ataupun kalau masa nak makan tadi mungkin berdepan dengan nafsu kita, hak kita terliur dengan wah kurma, hak kita terliur, lama dah terliur naik bak tu, nampak berair sungguh naik bak, masa dia kering tak terliur mana, odang dia jeruk dengan air gula, terliurnya. Jadi masa itulah pertempuran di antara nafsu kita nak hak tu ke dulu ataupun wah kurma dulu. Jadi wah kurma dululah sepatutnya tuan-tuan, cobalah kita dahulukan wah kurma. Baik. Kemudian selepas daripada tu kita nak semayang dulu ke semayang kediang, semayang maghrib dulu ke ataupun kita nak makan dulu baru kita nak semayang, itu berbeza pada diri masing-masing. Itu tidak ada satu garis panduan khusus yang diletakkan oleh ulama. Sebabnya itu berbeza dari sudut perut masing-masing. Kadang-kadang perut orang ni dia, kalau kita nak paksa dia semayang dulu buka dengan kuah kurma, kadang-kadang dia ada masalah dari sudut penyakit-penyakit itu, yang mana memungkinkan dia tak boleh tahan lapar dengan lebih lagi. Tak cukup dengan wah kurma, tak cukup dengan air, dia kena makan nasi dulu baru boleh semayang. Maka begitu, kalau begitu keutamaannya
nak mendapatkan khusyuk. Sebab kita nak semayang, kita bukan saja nak melepaskan batuk di tangga, sekadar buat semayang tu 3 rakaat habis ya. Tapi kita nak kualiti. Maka nak mendapat kualiti dalam semayang itu perlu kepada khusyuk lah. Khusyuk itu nak dapat mesti kena ada dia punya persediaan-persediaan yang mengiringi dia. Maka antara persediaan yang Nabi juga pernah sebut dalam hadis yang lain, apabila ada dah makanan disediakan, maka hendaklah makan dulu baru kita semayang. Maka itu lihat kepada ketahanan body masing-masing lah. Kalau kita rasa tahan, kita semayang dulu. Kalau tidak berkait dengan orang satu lagi, maka kita semayang dulu. Kalau makanan yang dihidang tu berkait dengan orang, maksud kata berkait dengan orang, ada orang nak nyipang pula makanan tu, dan payah kalau nak tunggu kita semayang dulu, takut kayak gini jadi masalah ke orang. Maka kalau begitu, prioriti dia kita makan dulu lah. Selesai makan baru kita semayang. Jadi itu dia punya susunan keutamaan yang perlu kita faham supaya kita dapat buat ibadah dengan baik. Tuan-tuan sekalian, selepas daripada kita solat fardu isya, masa kita nak semayang tarawih, di sana ada satu lagi keutamaan yang saya nak cuba highlightkan ataupun cuba tonjolkan dalam ruang masa ni, iaitulah solat sunat selepas isya. Ini pun juga menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat kita, tidak beri perhatian sangat kepada solat sunat selepas isya. Bila mana sudah solat isya, maka adalah setengah-setengah daripada kalangan kita yang ambil peluang nak berehat. Dengan kata lain, dia nak bercadang, nak kumpul tenaga, nak buat persiapan untuk dia nak berlari 20 rakaat, berlari untuk dia nak berterawih dalam 20 rakaat yang akan dia terawih pada malam tu, ataupun hak 8 lah. Maka pada dia ruang masa di antara selepas solat fardu isya nak ke Tok Bila kata solatut tarawih rahimakumullah, ruang masa tu ada ruang masa dia kata nak berehat sini, nak warming up lah, nak workout macam-macam lah. Okey, nak memanah badan. Maka dia pun duduk relax, nyandar tiang apa semua, nyandar dinding, sehingga dia tak buat solat sunat selepas isya 2 rakaat. Maka sebenarnya ini satu benda yang dipanggil salah faham, kerana dia memahami 20 rakaat tarawih ataupun 8 rakaat tarawih itu sangat besar fadilatnya, berkali begitulah. Tetapi sebenarnya realiti yang dikaji oleh ulama kita, solat sunat rawatib selepas isya itu walaupun dia hanya 2 rakaat, tetapi dia lebih besar daripada solat tarawih yang 20 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 36 rakaat ataupun berapa puluh rakaat kali pun. Begitulah. Ini kajian yang dibuat oleh ulama, antaranya yang dibuat oleh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dalam kitab beliau At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Ulama Yaman, dia buat kajian dalam kitab dia ni, disusun solat-solat sunat yang menjadi lebih afdal daripada solat sunat yang lain. Rupa-rupanya di antara solat-solat sunat ni ada solat sunat yang lebih afdal daripada solat-solat sunat yang lain. Antaranya yang disusun yang paling afdal sekali, atas sekali, duduk di ranking tinggi nombor 1, solat sunat hari raya Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, atau atas kali. Kemudian disusuli solat sunat gerhana matahari. Solat sunat gerhana matahari dia lebih jarang berlaku daripada solat gerhana bulan. Gerhana matahari dia kurang ataupun jarang berlaku daripada gerhana bulan. Gerhana bulan dia crack sikit berlaku daripada gerhana matahari. Maka mungkin atas dasar itulah disusung gerhana matahari. Solat sunat gerhana matahari itu lebih afdal lagi daripada solat sunat gerhana bulan. Solat sunat gerhana bulan duduk di nombor 3. Kemudian turun sikit lagi solat sunat istisqa, minta hujan.
Sebab solat sunat istisqa ni pun jarang-jarang saja. Kalau waktu panas sangat, kemarau, tak turun hujan langsung, baru kita buat solat sunat istisqa, minta hujan. Kemudian solat sunat witir. Solat sunat witir duduk di nombor yang keempat, nombor yang kelima. Sebenarnya maknanya dia atas lagi daripada tarawih. Dia atas lagi. Dan sepatutnya solat sunat witir ini bukan sahaja wujudnya pada bulan Ramadan lah. Kira-kiranya dia kena sama-sama sebab dia duduk di atas sekali ni. Dan selepas solat sunat witir disusun oleh ulama ini solat sunat rawatib, kemudian barulah solat sunat tarawih. Maka solat sunat rawatib mendahului solat sunat tarawih dalam dia punya ranking kedudukan afdal solat sunat ini. Maka tuan-tuan sekalian, kita ambil peluang bulan Ramadan ni, jangan tinggallah solat sunat rawatib selepas Isyak itu. Kalau kita bersungguh sangat dengan sembahyang tarawih, kenapa kita tinggalkan hak lebih afdal daripada solat tarawih, iaitu solat sunat selepas Isyak 2 rakaat. Jadi kita sepatutnya tak tinggallah, kerana itu yang lebih menguntungkan kita dan juga yang lebih patut kita utamakan. Okey. Kemudian selepas itu solat sunat ini juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sembahyang berimam, maka sepatutnya, sebolehnya, ayat kita kata sayugianya, kita yang berjamaah dalam solat sunat tadi menghabiskan solat sunat itu bersekalilah dengan imam. Dalam hadis Nabi sebut, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya sesiapa yang bersolat sunat bersama dengan tok imam, sampailah sehinggalah tok imam tu selesai daripada semayang. Selesai daripada semayang tu, ada ulama yang kata sehingga dia bangun daripada tempat duduk dia, bereda keluar daripada masjid. Bukan sahaja selesai bagi salam, tapi selesai daripada dia bangun tempat duduk dia, dia keluar daripada masjid, kita pun keluar kata. Maka kalau kita boleh turut gitu dengan sepakat gitu dengan tok imam, okey, apa yang berlaku? Kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailatin, akan ditulis bagi orang yang berkenaan itu, yang bersekali dengan tok imam tu, yang turut tok imam sampai kesuk tu, tok imam bangun dia pun bangun, akan ditulis baginya pahala berqiyamul lail sepanjang malam. Qiyamul lail sepanjang malam ni tak berlaku tuan-tuan. Tidak ada orang boleh qiyamul lail sepanjang malam, sebab dia ni manusia yang ada mengantuk, ada rasa mengantuk, ada rasa nak tidur, maka tak akan mungkin kita boleh qiyamul lail sepanjang malam ni. Tetapi boleh kita dapat pahala tersebut dengan cara kita sembahyang sunat. Kalau bulan Ramadan sembahyang tarawih, sembahyang sunat sekali dengan tok imam ni, sembahyang sunat tarawih kita tu, kita sama sudahlah dengan tok imam. Kalau tok imam tu lapang, kita pun lapang sampai kesuk dengan witir dia. Kalau dia 20, kita pun 20 juga sampai kesuk dengan witir. Maka di sinilah pentingnya kita bila dah berlaku dalam masyarakat ini, ada orang cenderung pada 8 rakaat, ada orang cenderung pada 20 rakaat, maka kita yang makmum, kita kalau kita rasa kita mampu untuk buat 20 hari tu, sebab kita pun kadang ada taing rok dan tak rok, taing cakap dan tak cakap tu. Okey, tengok pada hari lah. Kalau kita rasa kita ni memang kita mampu sungguh buat 20 sama-sama, maka kita carilah masjid yang memang dah buat 20 dan kita semayang sama habis dengan tok imam, insya-Allah dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Bukan mudah ni qiyamul lail sepanjang malam. Kita biasa-biasa orang kita ni qiyamul lail bangun pukul 4 pagi, 4.30, pukul 5. Setara tu lah qiyamul lail kita. Jadi dia panggil apa tu? Qiyamul lail kita, qiyamul lail 1/3 malam sahaja. Bukan sepanjang malam, bukan separuh malam. 1/3 malam. Sebab malam ada 3 bahagian. Ada awal malam, ada pertengahan, ada akhir malam. Kita biasa qiyamul lail akhir malam, 1/3 akhir malam. Tapi boleh kita dapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam dengan cara kita sembahyang sunat tarawih sama sudah dengan tok imam sampai kesuk. Jadi itulah dia panggil keutamaan yang sepatut kita nampak bila duduk dalam bulan Ramadan ini. Ada lagi isu yang lain dari sudut keutamaan ini, antaranya bertembung di antara solat sunat tarawih dan juga qada.
qada. Ada orang yang dia zaman-zaman dia lara dulu, dia banyak tinggal semayang. Maka bila tinggal semayang dan dia tahu dia tinggal semayang, dan bila dia dah alah ketua ni, dia rasa sedar dan dia rasa insaf lah. Tetapi walaupun dah insaf, dah bertaubat apa semua, tak cukup dengan tu, dia kena qada sebenarnya solat fardu yang dia tinggal pada masa dia dah jadi dikira baligh ataupun yang dah dikira mukallaf tadi. Oleh yang demikian, bila tiba bulan Ramadan, orang semayang sunat tarawih, dia pun nak semayang sunat tarawih juga. Jadi situ kata ulama fiqh, keutamaan bagi orang yang ada hutang solat fardu, dia kena buat, selesaikan solat fardu dia. Qada lah. Masa orang semayang tarawih tu, kita kena niat solat fardu, qada solat fardu sepatutnya. Sebanyak mana hak kita tinggal lah. Kalau banyak tinggal subuh, mudah sikit. Mudah sikit. Sebab sama rakaat dengan tarawih, 2 rakaat. Kalau kita tinggal hak 4 rakaat, kita kena naik semula. Lepas habis tu imam 2 rakaat, kita pun naik 2 rakaat pula. Jadi orang sebelah puas duk tengok kita. Mana dia ni? Lebih pada tu imam. Orang lain tarawih 8, dia ganda 2. Orang lain tarawih 20, ganda 2. Jadi masyhurlah dia ni tok wali pula, kerana semayang lebih pada tu imam. Jadi gitulah. Tapi hakikatnya hak kita buat tu betul ke salah? Betul tuan-tuan, betul lah. Kerana kita buat benda yang sepatutnya. Dan benda ni berbeza pada setiap orang lah. Sebab bukan semua orang dia tinggal semayang. Ada orang tak tinggal semayang, orang juruh. Ada orang yang diuji dengan begitu, masa mudanya jadi lara, tapi Allah sekarang ni dah jadi molek, sedar. Maka keutamaan yang sebenarnya dia kena qada solat fardu yang ditinggal. Semasa orang duk buat tarawih tu, dia buatlah qada solatnya. Itu yang sepatutnya. Dan begitu jugalah ketika mana sedekah. Bab sedekah ni, dalam bulan Ramadan ni racok aktiviti sedekah ni. Sedekah. Jadi ramai orang nak bersedekah. Kerana melihat orang lain pun sedekah, ada banner iklan di masjid surau pasal galakkan bersedekah, dia pun nak bersedekah juga. Bagus. Tetapi cuba ingat sikit, kita di mana-mana dengan orang ke, dengan mana-mana pihak ke, ada tak lagi kita berhutang? Situ. Jadi kalau ada hutang kita yang belum selesai, dia hak lebih afdal ataupun yang lebih keutamaannya, prioritinya, kita pergi ambil piti hak kita nak sedekah tu, kita beri ke orang hak kita berhutang, bayar hutang dia. Lebih afdal daripada kita bersedekah. Kerana kita sedekah tadi sunat, tetapi membayar hutang itu adalah wajib. Jadi beza. Jadi itulah yang perlu kita kena letak dalam kepala, supaya kita tak jadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan, dalam kita nak buat apa-apa saja tindakan kita. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa jua perkongsian kita pada tengah hari ini memberi manfaat kepada kita. Moga-moga kita menjadi hamba Allah SWT yang duduk dalam bulan Ramadan dan meraih keuntungan yang berganda-ganda hasil daripada kita pandai letak dan susun prioriti kita, insya-Allah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.